Pada tahun 1917, revolusi Bolshevik telah menggulingkan kerajaan Rusia dan membentuk negara komunis yang pertama, diberi nama Soviet Union atau Kesatuan Soviet. Satu ketika dahulu, negara-negara komunis berkembang dengan pesat selepas Perang Dunia Kedua. Sehingga saat ini, hanya terdapat 5 buah negara yang masih bertahan dengan ideologi komunis. Komunisme merupakan sebuah sistem politik, fahaman atau ideologi yang menerapkan konsep kesamaan di dalam peringkat semua manusia, yang mana sumber dan hasil sebuah negara itu dibahagi sama rata kepada semua rakyatnya. Perkara ini akan ditentukan oleh pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat bahagian yang sama rata. Namun, jika difikirkan, amatlah sukar untuk melaksanakannya kerana namanya manusia. Jika sudah memegang jawatan, cenderung untuk menjadi tamak. Lihat saja apa yang telah berlaku kepada negara-negara yang mengamalkan konsep komunisme ini. Korea Utara umpamanya. Oleh itu, aliran komunisme boleh dianggap sudah tidak relevan untuk dianuti oleh masyarakat moden. Mari kita kupaskan seperti mana nasib 5 negara-negara komunis yang masih lagi tersisa di atas muka bumi. Tetapi sebelum kita melompat ke isi video, sila tekan pada butang subscribe kepada anda yang belum menekan butang subscribe. Like, komen dan tekan juga butang loceng agar anda tidak terlepas setiap update dari kami. Terima kasih dan selamat menonton. 5. Republik Rakyat Cina. Negara Cina merupakan sebuah republik komunis yang terbesar di dunia. Kekuasaan komunis telah bermula sejak tahun 1949 lagi. Kala itu pasukan komunis dipimpin oleh Mao Zedong mengalahkan pasukan nasionalis di dalam perang saudara dan mengisytiharkan berdirinya Republik Rakyat Cina. Beberapa dekad setelah pembentukan pemerintahan komunis, tanah-tanah pertanian di Cina dikumpulkan dan semua perniagaan dikelola oleh pengendali pemerintah Republik. Jalanan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan baru itu tidak semulus yang disangkakan, sehingga menimbulkan malapetaka kebuluran sekitar tahun 1970-an. Perkara tersebut mengakibatkan kematian warga kerana kelaparan, bunuh diri, buruh paksa kian berleluasa. Pada tahun 1976, Mao Zedong meninggal dunia dan digantikan oleh Deng Xiaoping yang mula melakukan reformasi ekonomi. Hasilnya ialah perkembangan ekonomi Cina yang begitu cepat. Saat ini Cina bahkan disebut sebagai salah satu dengan negara ekonomi paling baik di dunia. Secara keseluruhannya, Cina boleh dikatakan telah meninggalkan 10 tunjang utama di dalam manifesto asal komunis, tetapi nampaknya mereka masih lagi ego untuk mengakui bahawa mereka bukan lagi negara komunis. Hal ini kerana Cina masih mengamalkan lagi sistem satu parti di dalam negara tersebut, iaitu Parti Komunis. Walaupun terdapat beberapa parti pembangkang yang mencorak politik Cina, namun Parti Komunis yang lebih dominan. Perkara ini jelas memperlihatkan bahawa pemimpin diktator Cina tidak akan membenarkan parti pembangkang untuk menunjukkan taring mereka. Parti Komunis Cina akan mengawal minda rakyat mereka dengan kawalan media yang sangat ketat. Penggunaan internet sentiasa dipantau dengan teliti. Lihat saja, banyak laman sosial yang dilarang di Cina. Malah sesiapa yang berani mengkritik kerajaan akan dikenakan tindakan yang keras. 4. Cuba. Pada tahun 1959, sebuah revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro telah menggulingkan kerajaan Cuba. Sejak itu, Cuba mendapat sokongan yang padu daripada Kesatuan Soviet yang merupakan negara komunis yang terbesar dan berkuasa pada ketika itu. Hal ini telah mengakibatkan Amerika Syarikat telah menghentikan segala bentuk perdagangan dengan negara komunis yang baru itu. Namun, pada tahun 1961, Cuba telah bersedia untuk menyusun atur kerajaan dan membentuk negara komunis pada tahun tersebut. Dengan dukungan dari Kesatuan Soviet, Cuba dapat mengekalkan survival ekonomi demi menjalankan republik itu. Namun begitu, setelah Kesatuan Soviet tumbang pada tahun 1991, Cuba menerima kesan lantas bertindak untuk mencari rakan dagang yang baru seperti China, Bolivia dan Venezuela. Presiden Barack Obama memerintah, beliau telah membuka laluan perdagangan dua hala dengan Cuba. Perkara ini memperlihatkan ekonomi Cuba menunjukkan lonjakan. Namun, pada Jun 2017, Presiden Donald Trump kembali mengetatkan semua ruang termasuk laluan imigrasi ke negara tersebut.
3. Negara Laos. Kita kenali negara ini sebagai sebuah negara yang mengasingkan diri dari dunia luar. Dengan keadaan yang tertutup kepada dunia luar, tiada sesiapa yang tahu apakah yang berlaku di dalam kepimpinan Laos yang sebenar. Namun, apa yang saya pasti ialah tiada istilah harta negara milik bersama seperti mana yang ditulis di dalam Manifesto Komunis oleh Karl Marx. Namun, pada tahun 1986, Laos telah membuat reformasi terhadap sistem ekonominya agar lebih terbuka dan fleksibel. Hal ini menampakkan penurunan kadar kemiskinan rakyat dengan drastik. Justru perkara tersebut membuktikan bahawa sistem ekonomi komunis yang sebenar sama sekali tidak berkesan untuk menjana ekonomi pada zaman ini. Pada tahun 1991, Laos telah bersetuju dengan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Namun sayangnya, beberapa hak seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul tidak termasuk di dalam poin konstitusi tersebut. Seperti negara komunis yang lain, Laos juga melakukan kawalan ketat ke atas media. Pemerintah juga melakukan kawalan ketat ke atas konten-konten yang dimuat naik di media sosial, media massa dan media cetak masyarakat Laos. Kedua, Vietnam. Terdapat persamaan di antara Perang Vietnam dan Darurat Melaya, yang mana kedua-dua perang ini berpanjangan bertahun-tahun lamanya dan melawan musuh yang sama, iaitu komunis. Namun, jika Darurat Melaya dimenangi oleh kerajaan Malaysia, manakala Perang Vietnam justru dimenangi oleh komunis. Dua wilayah utama Vietnam, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, bertelagah di dalam kemelut politik yang berpanjangan. Sebelah utara didukung oleh komunis dan disokong oleh Soviet Union, manakala selatan didukung oleh demokrasi dan dibelakangi oleh Amerika Syarikat. Setelah peperangan selama 2 dekad, akhirnya pihak yang menang perang, iaitu komunis, telah mempersatukan kedua-dua negara Vietnam, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Mengikuti jejak-jejak negara-negara komunis yang lain, Vietnam juga telah membuka pintu untuk menuju ke arah ekonomi dunia sehingga memperlihatkan prinsip-prinsip sosialis digantikan dengan kapitalisme. Pada tahun 1995, di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, hubungan Amerika Syarikat dengan Vietnam bertambah baik. 1. Korea Utara. Kita kenal dengan Korea Utara yang sangat memencilkan diri daripada dunia luar. Apalagi kalau mereka justru membuat rakyatnya percaya bahawa negara lain tidak wujud di peta dunia. Sebuah negara yang terkenal dengan pemerintahan kuku besi oleh 3 generasi Kim ini. Pada awalnya, Korea Utara dan Korea Selatan merupakan sebuah negara. Mereka satu bangsa, bertutur di dalam bahasa yang sama, serta budaya yang sama. Namun selepas Perang Dunia Kedua, Republik Korea terbahagi kepada dua, iaitu sebelah utara dikuasai oleh Rusia, manakala sebelah selatan dikuasai oleh Amerika Syarikat. Pada tahun 1948, Korea Utara telah mengisytiharkan kemerdekaannya. Sejak itu, mereka mengamalkan sistem politik berasaskan ideologi komunis. Jenderal Kim Il-sung telah diangkat menjadi pemimpin negara itu dan disokong oleh Soviet. Namun, ada sesuatu yang melucukan apabila setelah itu, Korea Utara tidak pernah menganggap mereka sebagai negara komunis, walhal satu dunia mengetahui perkara tersebut. Justru, keluarga Kim telah mengetengahkan konsep baru yang dinamakan Juche. Juche bermaksud bergantung kepada diri sendiri. Jenama baru ini telah diperkenalkan pada era tahun 1950-an dan mereka dilarang keras untuk menyebut mereka ialah komunis. Setelah itu, pada tahun 1970-an, dasar ini telah diserap dengan rasmi untuk dijadikan dasar kerajaan. Setelah kematian Kim Il-sung, pemerintah Kim Jong-il pada tahun 1994 meneruskan sistem ini. Seterusnya pada tahun 2011, Kim Jong-un pula menggantikan posisi ayahnya yang masih menggunakan konsep ini dengan sedikit perubahan. Ini adalah senarai 5 negara-negara komunis yang masih lagi wujud sehingga kini di atas muka bumi. Namun, ramai yang mengatakan bahawa ideologi komunis tidak lagi sesuai digunakan pada zaman ini. Namun itu terpulanglah kepada mereka yang masih ingin mengamalkannya. Di antara 5 buah negara komunis ini, ternyata ada negara yang tidak langsung mengamalkan tunjang utama yang dituliskan di dalam Manifesto Komunis yang diterbit oleh Karl Marx. Namun, mungkinkah mereka ego atau konon-kononnya hendak mempertahankan pendirian atau untuk survival di dalam parti politik
negara masing-masing. Namun, ada juga negara yang terus menghindar daripada terus bergantung kepada dunia luar. Justru itu, kesan kepada rakyat mereka amat tertekan dan menderita. Pada pendapat anda, di dalam kelima-lima buah negara komunis ini, negara yang manakah masih mengamalkan fahaman komunisme secara tradisional? Sila tuliskan pendapat anda di ruangan komen serta jangan lupa subscribe dan like jika anda suka pada konten kali ini.